Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Rabiata Adawiyah binti Muhammad ingin menyampaikan tentang banjir yang baru sahaja berlaku di Putrajaya dan merosakkan sebanyak 207 buah premis yang berkaitan dengan tadbika, taska dan juga pusat kegiatan kemas. Oleh itu, setelah kami mengenal pasti dan juga mendefinisi masalah yang ada, yang pertama adalah banjir yang mengakibatkan kerosakan untuk beberapa pelaratan dan juga tempat di tabika, taska dan pusat kegiatan kemas. Banjir yang menimpa pada kawasan tersebut sangat teruk serta merosakkan kerosakan yang pada peralatan dan juga pada barang-barang di tadika, taska dan juga pusat kegiatan kemas tersebut. Poin yang kedua ialah ganti rugi yang perlu disenaraikan untuk membaik pulih semula tabika, taska dan juga pusat kegiatan kemas. Ganti rugi yang mereka pihak-pihak tertentu yang sangat rugi apabila banjir-banjir tersebut berlaku, iaitu ganti rugi daripada segi peralatan, barang-barang di tadika, macam barang-barang di dapur, tempat mereka untuk masak, untuk kanak-kanak dan juga sebagainya, serta banyak lagi ganti rugi seperti meja, kerusi. Walaupun kebanyakannya digunakan daripada bahan plastik, tapi masih juga memerlukan ganti rugi jika terdapat barang yang rosak. Poin yang seterusnya adalah bantuan kos-kos pembersihan yang akan dilakukan oleh tabika, taska dan juga pusat kemas, iaitu kos-kos pembersihan ini adalah sejumlah yang sangat tinggi untuk mereka laksanakan dan sukar untuk kita mendapatkan dalam masa yang sangat terdekat. Jadi oleh itu mereka memerlukan bantuan oleh orang sekeliling untuk membantu mereka membersihkan dan juga menjimatkan lagi kos-kos penjimatan pembersihan. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Farah Nabila binti Fauzi. Nombor metrik 4212010531. Okey, saya akan menerangkan tentang analisis masalah di tadika dan taska tersebut. Yang pertama adalah tempat pengaliran air. Tempat pengaliran air perlulah dibina di kawasan penempatan yang rendah dan mudah dinaiki air. Yang kedua adalah pembinaan tadika atau perumahan perlulah di kawasan yang tinggi. Kawasan-kawasan seperti ini perlulah difikir apabila nak membina sesuatu perumahan atau tadika, kerana kawasan-kawasan seperti ini adalah strategik dengan kawasan yang banjir, kawasan yang mudah banjir. Apabila ingin membina tadika atau taska, perlulah meneliti tempat-tempat tersebut. Yang ketiga adalah penyelidikan tentang saluran air yang tersumbat. Pihak yang berkenaan perlulah memeriksa kawasan tersebut apabila saluran air ataupun tempat-tempat pengaliran air ini berlaku kenaikan air secara mendadak. Perlulah mencari punca kenapa saluran air ini mudah tersumbat ataupun dinaiki air. Apabila dapat laporan tentang pengaliran air yang mendadak dan tersumbat, perlulah memeriksa secara cepat setelah dapat laporan tersebut. Yang keempat adalah kawasan untuk pembinaan taska dan tadika. Kawasan tadika dan taska ni perlulah diteliti secara baik dan secara perlahan dan strategik, kerana apabila kawasan yang tadika dan taska ini mudah banjir ataupun mudah dinaiki air, menjejaskan. Assalamualaikum, nama saya Nur Amalina binti Muhammad Nur Rasidi. Saya ingin menerangkan tentang menjana alternatif mengenai isu banjir yang melanda di taska ataupun di tadika. Alternatif yang pertama, melakukan persediaan sebelum musim hujan. Kita perlunya ada persediaan sebelum berlakunya musim hujan supaya fail ataupun dokumen kanak-kanak dapat disimpan dengan selamat dan dapat mengurangkan lagi kerugian yang lebih besar. Alternatif yang kedua, kita perlu susun kerusi meja dengan selamat supaya kerusi meja tu tak mudah ditenggelami dengan banjir. Alternatif yang ketiga, melakukan aktiviti gotong royong. Kita perlu melakukan aktiviti gotong royong supaya dapat membersihkan persekitaran tadika dan dapat lagi mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara kaki tangan tadika dan masyarakat di persekitaran kawasan tadika.
Okey, kebaikan dan keburukannya. Kebaikan yang pertama, di situ kita juga dapat mengurangkan kerugian seperti kita dah dapat menyelamatkan fail dan dokumen taska ataupun tadika. Keburukannya, kaki tangan perlu membuat persediaan dan terpaksa bekerja lebih untuk menyelamatkan fail dan dokumen-dokumen tadika. Kebaikan yang kedua, kita dapat menyelamatkan dan menjimatkan kos pembelian. Contoh macam perabot, kalau dah ditenggelami dengan banjir, ia akan jadi kembang dan cepat reput. Di situ kita juga dapat menjimatkan kos. Keburukannya, memerlukan tenaga yang banyak. Di situ kita juga memerlukan tenaga kaki tangan yang banyak supaya dapat menyelamatkan perabot-perabot dengan menyusun dan mengangkat meja dan kerusi. Kebaikan yang ketiga, kawasan akan menjadi bersih sekiranya ada kerjasama. Contoh macam kita lah dah lakukan aktiviti gotong royong tu, kita dapat mengeratkan silaturahim dan kawasan persekitaran tadika Hai, akan menjadi bersih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Fatihah Azhara. Nombor matriks 421-200-171. Jadi pada hari ini saya akan menerangkan tentang memilih alternatif penyelesaian, iaitu kami sekumpulan telah memilih dan membuat pilihan nombor 2 kerana pembinaan tadika dan taska perlulah dibuat di tempat yang strategik. Kami membuat pilihan berdasarkan penyoalan Sokratik, iaitu yang pertama kami membuat mendapatkan penjelasan daripada pilihan kedua. Jadi ternyatalah bahawa pilihan kedua adalah pilihan yang tepat, iaitu membuat tadika ataupun taska di lokasi yang strategik. Nombor 2 iaitu menyiasat andaian. Nombor 3 menyiasat sebab dan juga bukti. Maka terbuktilah bahawa dengan membuat tadika atau taska di tempat strategik, kita dapat mengurangkan kos dan juga risiko banjir. Kami juga meminta pendapat dan juga idea daripada orang-orang yang berpengalaman dalam mengusahakan tadika dan taska, dan juga mereka juga terlibat dalam keadaan banjir pada awal tahun 2022. Jadi langkah kelima daripada penyoalan Sokratik adalah menyiasat dan mengimplikasikan atau mencari kesan. Jadi dengan kesan-kesan kita buat tadika atau taska di tempat strategik, kita juga dapat mengurangkan risiko untuk perabot dan juga dokumen-dokumen yang terkena dengan banjir atau terkesan dengan akibat banjir. Jadi yang terakhir sekali mengenai soalan yang kita telah lakukan, maka jelaslah bahawa pilihan kedua iaitu membuat dan memilih tempat strategik untuk membina tadika atau taska adalah pilihan yang terbaik mengikut pemilihan dan juga penyoalan Sokratik dan juga COGAF. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nurul Nabila Naziha binti Muhammad Razi. Jadi saya akan menjelaskan tentang laksana pilihan yang telah kami setujui bersama-sama. Sebelum ini kami telah membincangkan beberapa alternatif penyelesaian untuk mengelakkan banjir daripada berlaku di tadika atau taska. Jadi kami telah bersetuju bersama-sama. Antara laksana pilihan yang telah kami setujui adalah untuk memastikan sesebuah tadika, taska dan pusat kegiatan menjadi tempat yang selamat dan juga mengelak daripada banjir. Contohnya dengan memastikan longkang yang dibina ataupun dibuat adalah sempurna, sebab jika longkang yang dibuat tidak sempurna, contohnya mengalami kerosakan ataupun longkang yang dibina terlalu sempit, ia akan menyebabkan masalah di kemudian hari. Contohnya air tidak akan dapat mengalir dengan sempurna. Selain itu, kami juga akan memastikan kebersihan longkang di sekeliling tadika dan taska juga haruslah dalam keadaan yang baik, yang bersih, sebab jika tidak dibersihkan, sampah-sampah
dan juga lumut-lumut yang ada akan menyebabkan air tidak dapat mengalir dengan baik. Itu yang akan menyebabkan masalah banjir di kemudian hari. Jadi itu adalah laksana pilihan yang telah kami setujui bersama-sama. Terima kasih.